Okay. So, okay. Ini dalam konteks awak. Okay, dalam konteks awak ada ini. Habis bab 1 ni, so awak dah belajar ubahan langsung. Awak dah belajar ubahan songsang. Okay, so hari ni kita akan habiskan, kita akan belajar ubahan tercantum dan ubahan bergabung. Okay, so kalau masih ingat ubahan langsung, okay, Y berubah secara langsung dengan X kuasa N. Satu pemboleh ubah kepada satu pemboleh ubah. Okay, satu pemboleh ubah kepada satu pemboleh ubah. Okay, so itu ubahan langsung. Okay, satu kepada satu. Okay, kemudian kita dah belajar ubahan songsang. Bila ubahan songsang dia melibatkan pecahan lah macam ni. Okay, ada garis tengah. So ini berubah secara songsang. Kalau kita masukkan nilai pemalar, Y sama dengan K X kuasa N. K-nya akan duduk di depan pemboleh ubah yang kedua. Okay, macam ubahan songsang ini, Y berubah secara songsang, K-nya dekat atas. Kemudian bawah dia punya pemboleh ubah. Okay, nanti kita akan belajar ubahan tercantum. Okay, ubahan tercantum ni kalau saya lukis balik tadi saya dah conteng Y berubah secara langsung dengan X kuasa N, Z kuasa N. Okay, dia lebih pemboleh ubah, lebih daripada satu. So kat sini ada pemboleh ubah yang baru datang. So bila dia lebih daripada satu, dia adalah ubahan tercantum. Okay, so macam biasa kena cari pemalar dululah. Okay, X, N, Z, N. So kalau pemboleh ubah tercantum, kalau persamaan ubahan tercantum, K-nya duduk di depan. So kalau Y berubah secara langsung dengan X kuasa N, Z kuasa M. Okay, bila awak tulis persamaan, K-nya kat depan. X, N, Z, M. Okay, dia macam ubahan langsung lah. Okay, so nanti bila awak dah belajar ubahan tercantum, last kali awak akan belajar ubahan bergabung. Ubahan bergabung ni dia gabungan lah, melibatkan gabungan ubahan langsung, tercantum dan songsang. Langsung, tercantum, songsang. So dapatlah persamaan ini yang awak pernah jumpa semasa awak tingkatan 1 dengan 2 yang belajar menukarkan perkara rumus tu. Okay, okay, so kita masuk pelajaran hari ini. Okay, ubahan tercantum. So kalau dalam silibus dia tulis ubahan bergabung. So sebelum ubahan bergabung tu kita akan belajar ubahan tercantum dulu. Okay, so ini awak akan belajar hari ni lah. Macam biasa kita tulis persamaan ubahan, kemudian kita masukkan tanda sama dengan nilai K, dapatkan satu persamaan ubahan yang baru, baru kita selesaikan soalan. Okay, ubahan. Okay. So, ubahan tercantum, dia adalah ubahan yang lebih daripada satu pemboleh ubah. So, kalau dividen meningkat, faedah meningkat, simpanan pun meningkat. Bila dividen tahun itu bank kata dividen ditambah jadi 20%. So faedah dia meningkat, simpanan pun meningkat. Okay, contoh lagi, apabila harga tepung naik, okay, bila kita nak tulis harga meningkat, okay, bila harga tepung meningkat, kuantitinya kurang lah sebab pembeli kurang, harga naik, jadi tak ramai orang beli. Okay, so
ubahan tercantum. Okay. Dia menerangkan antara 3 pembuli ubah. Okay. Dia ada X, dia ada Y, dia ada Z. Okay. Jika satu pembuli ubah Y meningkat, maka pembuli ubah X dan Z pun turut meningkat. So dia tulis macam ni lah persamaan pembuli ubahnya. Okay, ini simbol ni jangan lupa, simbol alpha. Ataupun bila kita tulis, dia macam simbol Suzuki betul. Okay, seterusnya ubahan bergabung. Okay. Ini macam saya bagi tahu tadi, bila minyak harga barang naik, barang pun tinggi, kuasa belinya turun. Bila bola tu kurang, bila bilangan bola yang boleh dimasukkan dalam sebuah bakul. Ini ada bakul. Dia kata berapa banyak bola boleh masuk dalam berdasarkan ketinggian dan lebar saiz bakul. Ini bakul A. Ini bakul B. Ini bakul C. Yang ini bakul D. Jadi kalau ada 4 orang berdiri kat sini, semua orang dapat 10 bola. So bila cikgu tiup whistle je, mula. So mereka masukkan bola. Rasanya yang mana paling banyak akan masuk bola? Yang kedua ni. Kenapa? Dia rendah dan mulut dia besar. Senang nak masuk. Ini mulut kecil, susah masuk. Ini tinggi sangat, susah juga nak masuk. Ini pun boleh senang masuk. Jadi bilangan bola akan sedikit menurun. Jika tinggi dia menurun, lebar dia turun, saiz bola. Sekarang ni tingginya dah rendah, lebarnya kecil, saiz bola pula besar. Bolanya besar, susahlah nak masuk. Ini sebenarnya nak bagi tahulah, dalam persamaan ubahan ini ada lebih daripada 1 pembuli ubah. Itu ubahan tercantum. So bila kita nak tulis, kita cuba, kita terus contohlah. Ini ubahan bergabung tadi. Ubahan bergabung dia adalah cantuman gabungan daripada, tutup pintu. Raisa, tutup pintu. Ubahan bergabung dia adalah gabungan songsang langsung dengan tercantum. Kita terus tengok latihan. P berubah secara langsung dengan punca kuasa 2Q dan kuasa 3R. Ini ubahan tercantum, ada 2. Kemudian K berubah secara langsung dengan LM. Samalah. So saya skip je lah, banyak ni. Yang ini ubahan bergabung. Ini ubahan bergabung. Kenapa? Ada langsung. Bila pecahan ni ada songsang dan dia lebih daripada 1. Lebih daripada 1 pembuli ubah. So dia adalah ubahan bergabung. Macam mana nak tulis? D berubah secara langsung. Ini berubah dengan kuasa 3E dan secara songsang dengan punca kuasa 2F. Punca kuasa 2F. Kita tengok yang seterusnya. P berubah secara langsung dengan punca kuasa 3Q. Punca kuasa 3Q. Dan secara songsang. Bila songsang dia ada garisan macam sebelum kita belajar. Masukkan R tambah 5. So saya harap awak faham. Saya tak tunjuklah contoh yang lain ni. Kita terus pergi tengok penyelesaian soalan.
Okey, ini contoh soalan. Okay. Ubahan tercantum. Contoh soalan untuk tercantum dulu Okey. Diberi D berubah secara langsung dengan E. Yang cikgu garis ini soalan. Dan F. Okey. So kalau kita tulis D simbol Shushking tu alpha, okey, berubah secara langsung dengan E dan F. Bila dan tu maksudnya darab, gabungkan sahaja. Macam ini. Okey, macam ini. Okey. Okey, kemudian macam step ubahan langsung dengan songsang, step yang kedua, kita masukkan sama dengan K. Sama dengan huruf K. Untuk kita dapat nilai K. K ni pemalar. Okey. Okey. Sebab bila dia kata nyatakan, ungkapkan D dalam sebutan E dan F, awak kena selesaikan sampai dapat macam ini. Okay. So kalau dapat soalan macam ni, awak kena hasilkan persamaan macam ni. So bila dah tulis sama dengan, dah letak K, step yang ketiga, okay, gantikan nilai D, E dan F untuk cari nilai K. Sebab tu soalan bagi nilai D, nilai E dan nilai F. Step dia sama dengan sebelum ini. Okay. Then masukkan nilai. Bila awak masukkan nilai tu, di sinilah markah pertama awak akan dapat. Bila awak masukkan nilai. Okay. Kemudian awak dapat K sama dengan 3. Okay. Bila dah dapat nilai K, masukkan balik dalam persamaan yang tadi ni. Okay. Yang tadi ni. So K tu gantikan dengan 3. So D sama dengan 3FG. Kat sini satu lagi markah. Markah untuk jawapan. Okay. Markah untuk jawapan. Okay. Kita tengok soalan seterusnya. Bila kita dah dapat persamaan ubahan tu, baru kita boleh jawab soalan A. Bila dah dapat tadi, gantikanlah nilai dia. Macamlah soalan sebelum-sebelum ni. Kemudian bila dah dapat, kita boleh juga jawab B. Okay. So kita tengok contoh soalan. Okay, kita tengok contoh soalan ini. Okay. Sekejap ya. Saya nak tunjukkan awak macam mana nak selesaikan. Okey. Okay, kita cuba. Langkah pertama, okey, soalan yang pertama, ungkapkan L dalam M. Okey, ungkapkan L dalam M. Okey. Kalau kita penuh, dia boleh counting tak? Dia tak boleh counting. Tak apalah. Okay, kita buat dekat sini lah. Okey. Kita nak jawab A sekarang. Dia kata diberi L berubah secara langsung dengan punca kuasa 2M, punca kuasa 2M, okay, dan kuasa 3N, kuasa 3. Okay, so ini belum lagi menjawab soalan A sebab kita kena cari nilai K dulu. So step seterusnya L sama dengan K punca kuasa 2M N kuasa 3. Masukkan nilai yang dia bagi. L sama dengan negatif 616. Okay, memang kita nak cari. M dia 121.
Okay. N dia negatif 2 kuasa 3. Okay. Tinggalkan K di sini. Okay. Negatif 6, 1, 6. 1, 2, 1 ni punca kuasa 2 ialah 11. Okay. Okay. Bila awak masukkan nilai ni kat sini, awak akan dapat markah yang pertama lah. Okay. Kemudian kita cari nilai K. Negatif 616 bahagi dengan semua ini. Ini kita akan hantar bawah. Okay. Siapa ada kalkulator, boleh tekan kalkulator. Okay. Okay. K dapat berapa? Okay. Negatif 616 bahagi negatif 8. Negatif 88. Negatif 88. Negatif 88. Okey. Dapat 7. Dapat tak? Awak kira tak? Okey, siapa kira dapat 7. Okey, lepas kita dapat, kita masuk balik. N sama dengan K punca kuasa 2M N kuasa 3. Baru dapat markah jawapan, baru jawab soalan A. Okay, so daripada sini kita boleh jawab untuk soalan yang B dan C. Okay, so kita cuba jawab soalan B. Okay. Okay, so tadi berapa? L sama dengan K, sorry, ini jangan letak K, letak 7. K ni gantikan dengan 7. Ni 7. Baru dapat markah. Kalau letak K balik tak dapat markah lah. So untuk jawab soalan seterusnya, okay, untuk jawab B, okay, kita dapat tadi L sama dengan 7 punca kuasa 2M N kuasa 3. Okay, sekarang kita nak jawab B. Gantikan L dengan 71.68. 7 punca kuasa 2M. Tak tahu nilai M. So N dia ialah 0.8 kuasa 3. Okay, so kat sini 71.68. 7 dengan yang ini awak darabkan dan hantar bawah. Okay, hantar bawah. Hantar bawah 0.8 kuasa 3 darab 7. Awak dapat 3.584. So, M ini, sorry, dia bukan garisan dah. Ini punca kuasa 2. Awak pindah sebelah, dia akan jadi kuasa 2. Kuasa 2 So 71.68. Siapa ada kalkulator boleh kira direct dah ni. Saya saja nak tunjuk step dia 3.584. So awak akan dapat 20. Ingat tadi ini punca kuasa 2. Okay. So bila M 20 tu awak kuasa 2 kan, sebab punca kuasa 2 pindah sebelah jadi kuasa 2. So M awak akan dapat 400. Okay. So ini B. Okay. C sama jugalah. Masukkan step yang sama. L sama dengan 7 M N kuasa 3 L 2240. Okay, 7 M kita 25. Okay, N tak tahu. Okay, ini 2240 bahagi 7 kali 5 35. N kuasa 3. So N sama dengan, okay, pindahkan sebelah punca kuasa 3 tu. Kuasa 3 bila pindah sebelah jadi punca kuasa 3. 2240 bagi 35. Awak ataupun awak boleh terus kira terus kira. So awak akan dapat N sama dengan berapa? 8 kan? Betul tak? 8 ke? 4.
4. Yes, 4. Okey, awak akan dapat 4. Jadi kalau dapat soalan macam ni tak susah pun lah. Dia sama je ubahan. Kalau you faham konsep langsung, sonsam mesti boleh buat semua. Tercantum dengan bergabung. So tak ada masalah lah saya rasa. Okey, ini cara pemarkahan dia lah Pemarkahan dia. Markah macam cikgu cakap tadi, bila masuk nilai dapat 1 markah dan jawapan dia 1 markah. Yang lain ni kalau awak nak terus kira guna kalkulator, boleh terus tulis. Terus guna kalkulator. Janji ada step ini, ada step ini, jangan skip. Sama jugalah. Sama juga yang sebelum ini. Masuk nilai dan markah. Okey. Okey, seterusnya. Kenapa dia kecil pula? Okey, seterusnya. Nak cuba lagi ke? Tapi faham kan? Faham kan? Okey, cikgu nak tunjuk yang bentuk jadual macam ni pula. Contoh, bentuk dalam jadual cara nak selesaikan dia. Sebab nanti masa periksa, masa latihan dalam buku teks ada bentuk jadual macam ni. Okey. Kita buat kat tempat kosong ni. Okey. Okey, sekarang ni dia bagi jadual menunjukkan beberapa nilai bagi pemboleh ubah S, T dan U. Diberi S berubah secara langsung. So first step kita tulis dululah. S berubah secara langsung dengan kuasa 2T. Kuasa 2T. Dan kuasa 3U. Okey. So, bila dah buat macam ni, macam biasa, gantikan sama dengan K, T kuasa 2, U kuasa 3. Jangan jawab soalan dulu, tak boleh. Kita kena cari nilai K dulu. Okey, macam mana nak cari nilai K? Kenapa ya? Okey, macam mana? Dah sampai. Macam mana nak cari nilai K? Okey, kita tengok dekat kolom yang kedua, nilai dia tak complete. Ada X kat sini. Kolom yang ketiga pun sama, ada Y kat sini. Hanya kolom yang pertama sahaja yang complete nilainya. Jadi, kita gunakan nilai yang ada dekat kolom yang pertama ni untuk masukkan dalam persamaan ubahan kita. Okay. S kita gantikan dengan 72. Ini. T kita gantikan dengan 2. U kita gantikan dengan 3. Okay. So 72 bahagi 2 kuasa 2, 4. Okay. 3 kuasa 3, 27. 27 darab 4 berapa? 27, 4. Okay, 108. 108 tu bawa bawah. Kenapa bawa bawah? Sebab dia darab pindah sebelah jadi bahagi. So, K sama dengan 72 bagi 108 dapat 0.67. Masukkan dalam persamaan. S sama dengan 0.67 T kuasa 2 U kuasa 3. Okay. Lepas kita dapat persamaan ubahan langsung ini, barulah kita boleh jawab cari nilai X dan cari nilai Y. Okay. Kita cuba cari nilai Y. Okay. Kita dapat S sama dengan 0.67 T kuasa 2. S sama dengan 0.67 T kuasa 2. Okay, T kuasa 2. U kuasa 3. U kuasa 3. Untuk elakkan 7 dengan T ni keliru, 7 ni cikgu suka letak tengah dia lah.
supaya macam tak sama Okey. So kita nak jawab soalan cari nilai X dan cari nilai Y. Okey. So jadual ni kita pindah sebelah lah supaya senang. Okey. Kita sini. Kita nak cari nilai X. So bila nak cari nilai X, kita gunalah semua data yang ada kat sini. X ialah T. X ialah T. So S dia ialah negatif 1536. Okay. 0.67. T ni awak gantikan siap-siap dengan X kuasa 2 supaya tak keliru Okay. U kita ialah negatif 4 kuasa 3. Okay. So tinggalkanlah X kuasa 2 kita di sini. Yang 2 kurungan ni awak darabkan dan hantar bawah. Kenapa hantar bawah? Sebab dia darab. Bila pergi sebelah, bila dia akan turun bawah. So negatif 4 kuasa 3. Okay, tadi kita dapat 64. 64 darab dengan 0.67. So kita akan dapat negatif 42.88. Okay. So ini X kuasa 2. Ini awak selesaikan lah Sebenarnya awak boleh terus ni. Okay, kat sini markah yang pertama. Sebab awak masukkan nilai. Okay. So dapat 1536 bagi 42.1536 bagi 42.88. Awak akan dapat banyak perpuluhan dia So cikgu nasihatkan kuasa 2 ni awak pindah terus jadi punca kuasa 2. Senang kira. Okay. Jadinya punca kuasa 2 cikgu buat kurungan. Okay. 1536 okay, per 42.88. Tekan sama dengan awak akan dapat 5.99. Okay, sebab kita bundarkan okay, punca kuasa 2. Okay, punca kuasa 2 1536 kira lagi sekali 42 point. Sama tak? Siapa buat? Harap sama lah Ini sama kan? Sama. Okay. So untuk cari nilai Y kita guna yang kolom yang ketiga lah. Sama juga masukkan nilai S sama dengan 0.67. T kuasa 2, U kuasa 3. S kita 2178. 0.67. T kita ialah 11. Kena hati-hati, ini ada kuasa 3. Okey, U kita ialah Y. Y kita kuasa 2. Kuasa 2. Sorry, ni kuasa 2 belakang kuasa 3 Okey, masukkan nilai. Okey, awak boleh buat Y kuasa 3 sama dengan okey 2178 bagi 0.67. Okey. Dapat 26 point. Ini nak sharp. Awak terus tukarlah punca kuasa 2 ni. Terus punca kuasa 2 Kalau nak buat satu-satu boleh juga. Tapi nanti dia punya jawapan lari sikit lah. Saya try ambil 4. Okay. So punca kuasa 3 26.8656. Okay. Akan dapat 2.99501394. So kita ambil 2.99 dibundarkan. Sebenarkan jadi 3.0. Okay. Tetapi kalau kita punca kuasa 3 kan semua ini. Okay, try.
Okay. Shift punca kuasa 3, 2, 6. Dapat tak 3? Ada tak? Dapat Okey, bolehlah. Okey. So macam tu lah untuk jawab masukkan nilai. Dia sebenarnya sama je masuk belajar tingkatan 1 2, masukkan nilai. Cuma ubahan ni mula-mula je awak kena letak simbol shrinking tu. So letak sama dengan letak K, cari nilai pemalar, terus boleh jawab macam biasa. So ubahan ni sebenarnya macam persamaan serentak yang awak belajar sebelum-sebelumnya ubahan. Okay. So inilah pemarkahan dia. Macam biasa, masukkan nilai ni 1 markah, jawapan 1 markah. Okay. So kalau jumpa soalan panjang macam ni pun jangan skip lah. Okay. Nak cuba jawab ke awak nak jawab sendiri? Okay, kita tengok satu ni. Okay. Isi padu VI dalam sebuah bentuk silinder berubah secara langsung dengan kuasa 2 jari. Okay. V berubah secara langsung dengan kuasa 2 jari. J kuasa 2. Dan tinggi H. So diberi V ialah 0.44352. J 42. H 80. Cari dulu nilai K ni. Okay. Okay, so awak akan nak cari nilai K. Kosong 0.44352 awak bahagikan dengan 14120 ni. Okey. Nanti bila awak dapat, untuk selesaikan soalan ini, awak kena cari nilai K dan masukkan balik dalam V sama dengan berapa nilai K yang awak kira tu, J kuasa 2H. Ini mesti ada. Ini ada markah. Baru jawab A, baru jawab B, baru jawab C. Seterusnya, ini latihan yang ada dekat buku teks. 1.1C. Diberi G berubah secara langsung dengan H punca kuasa 2M. Masukkan nilai. Macam tadi lah. Nombor 6 ni pun sama macam tadi saya tunjuk jadual. Ini line tak komplit. Ini kolomnya tak komplit. So, guna yang pertama. So, kalau kita tengok buku teks. Buku teks awak. Ini bahan bergabung. Kalau kita tengok buku teks balik. Kita start tadi ubahan tercantum. Ini ubahan songsang. Ubahan. Mana tajuk dia? Tak jumpa pula. Ni songsang. Songsang. Kita dah belajar. Tercantum tadi saya dah terangkan. Kita just tengok balik buku teks awak lah. So kalau awak nak refer, sekarang kali saya dah tunjukkan. Ni masalah ubahan songsang. Ubahan bergabung. Dalam ubahan bergabung, dia ada songsang, dia ada langsung, dia ada tercantum. So ini dia tunjuk cara penyelesaian dia. Kita tengok soalan
1.3a macam yang screenshot PowerPoint saya tadi. Tuliskan setiap ubahan bergabung berikut dalam bentuk ubahan dan bentuk persamaan. W berubah secara langsung dengan punca kuasa 3B secara songsang dengan kuasa 2X. Okay, W berubah secara langsung dengan punca kuasa 2V dan secara songsang. Songsang bila songsang ada garisan kuasa 2X. Okay, so ini tak ada masalah lah. Saya just tulis sahaja tuliskan setiap ubahan. Okay, kemudian yang ini sebenarnya okay, ungkapkan T dalam sebutan C dan P. Okay, untuk jawab soalan ini, awak kena tulis dulu ubahan, ayat ubahan bergabung dia. Masa yang digunakan T jam untuk menyusun kerusi di sebuah dewan, T berubah secara langsung dengan bilangan kerusi C dan secara songsang dengan bilangan pekerja P kat bawah. Okay. Kemudian diberi 5 orang pekerja. So untuk jawab soalan ini, senang pekerja tu tulis kat tepi kat sini. Pekerjanya 5. Okay. Masanya 2 jam. Okay. Kemudian kerusi ada 1000. Okay. Soalan kata tadi, masa tu T. Okay. Pekerja ialah P. Okay. Kerusi ialah C. Masukkan nilai. So T sama dengan K C per P. T 2. K tak tahu, C kita 1000. Okay. Kemudian P kita 5. So cari nilai T. Okay. Dapat berapa? Kosong poin 1, betul tak? So awak akan tulis 0.01 T sama dengan 0.01 C per P. Itu untuk jawab soalan nombor 2. Cikgu, Yes, bukan 400 meh. 400. Soalan nombor 2 ni. K bukan 400 meh. Kejap. Saya salah kira. 5152. 200. Cikgu awak ni 400 betul. 400. Okay. Kira kita ialah 400. Saya kira pakai tangan lagi cepat daripada salah, tekan kalkulator. 5152. 200 kat sebelah. Okay. So, pindah sebelah sini. Jadi, dia bukan 400 lah. Okay. Saya salah. Okay. 2. Sama lagi saya buat balik. 1000. Okay. Bagi dengan 5. Okey lah. Saya guna cara lama senang sikit. 5152. So 200. Okay. 2. Okay. 200. Ini darab. Pindah sebelah jadi per 200. Betul tak? So okay. Sama dengan yes. 2. So 1 per 100. 1 per 100. 2 kosong. So titik perpuluhan kat belakang. 1, 2. So K sama dengan 0.01. Betul lah 0.01. Okay. Betul lah kalkulator tadi kira. Nanti awak tersilap. Tak turunkan awak naikkan sebelah. Okay. So ini untuk jawab soalan nombor 2. Jadi kalau jumpa ayat panjang macam ni, awak jangan. Dah siap? Okay. Kejap lagi. Okay. Bila dah
bila anak saya masuk pula. Bila dapat soalan macam ni, cubalah jawab Okay, nombor 3 pun dia cerita panjang tapi senang dia sebenarnya ni M berubah secara langsung, M berubah secara langsung dengan kuasa 2N, kuasa 2N dan secara songsang dengan P. P-nya kat bawah. Kemudian macam biasalah, sama dengan K, N kuasa 2P. Masukkan nilai yang dia bagi. Okay. Dapat K, masukkan dalam persamaan. Kemudian dapatlah jawab nilai A, dapatlah nilai jawab B. Okay, boleh? So, senang je. Jadi, dalam last bab ni bergabung, ubahan bergabung, dia ada 2 soalan dekat buku teks ni. Okay, ada 2 soalan. Cikgu nak awak jawab latihan ini dalam buku tulis matematik yang awak ada. Jawab soalan 1, soalan 2. Buat jalan kerja dia yang tunjukkan yang awak kena buat ayat ubahan tu, buat sama dengan masuk K, dapat nilai. Tu tunjuk jalan kerja. Dan dah dapat, dah tulis jawapan. Atas jangan lupa tulis nama dan snap send kat cikgu. Kali ni saya memang akan tanda lah. Okay. Saya rasa itu sahaja untuk kali ni. Kesimpulannya, ubahan langsung, ubahan songsang, ubahan tercantum, ubahan bergabung, jalan kerja dia sama je. Cuma cara nak tulis tu. Kalau langsung dia terus satu baris, songsang dia ada pecahan, tercantum dia lebih daripada 1, gabungan dia gabung. Ada songsang, langsung tercantum sekali. Tapi cara penyelesaian dia masih sama. Cari first tulis simbol ubahan yang alfa tu. Tapi bila kita tulis, kita tak dapatlah nak tulis cantik macam yang komputer alfa tu Buat simbol macam sushi king pun okey juga. Okay. Itu step yang pertama. Step yang kedua, tulis sama dengan dan masukkan huruf K. Cari nilai K, dapat persamaan. Bila dapat persamaan, baru jawab soalan. Itu step untuk semua soalan ubahan. Jadi, bab ubahan ni dah habis. Next, kita akan masuk bab baru, matrix. Ada nak tanya apa-apa tak? Ada nak tanya apa-apa tak? Tak ada. Faham So, saya harap awak cuba soalan tu. Dan untuk anak murid saya yang berbahasa Cina, selamat tahun baru Cina. Hati-hati kat rumah. Awak pergi beraya tak? Kan duduk rumah saja. Duduk rumah je. Duduk rumah sajalah Kalau ada saudara mara datang, jangan lupa pakai mask, jaga diri. Sekarang kes dah banyak dekat kita. So hati-hatilah. Yang pelajar Melayu ke pelajar ada India tak kelas ni? Tak ada Okay. Yang tak ada meraihkan tu duduk rumah je lah, tak jaya jalan mana-mana. So itu sahaja daripada saya. Nanti jangan lupa hantar. Saya nak ambil kehadiran sekejap. Ni saya nak tulis. Sekejap